ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم ووالاه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali berbincang berkenaan fiqh jinayah dalam cabang kesalahan hudud. Cabang kesalahan hudud di mana hukuman yang berlangsung di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertamanya berkenaan dengan perempuan Ghamidi, daripada suku Ghamidi, di mana dia berzina lalu direjam. Walaupun hadis ini menceritakan tentang bagaimana dia datang mengaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyaksiannya iaitu pengakuan bahawa dia telah melakukan zina menyebabkan dia dihukum. Walau bagaimanapun disebabkan dia mengandung, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengentahkan dia balik dulu sehingga lahir, dan sehingga anak itu putus susu, ya. Maknanya selepas penyusuan 2 tahun lah. Jadi 2 tahun lebih dia boleh duduk, tak perlu dijatuhkan hukuman. Tapi yang pentingnya dalil ialah rejam ke atas penzina muhsan berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkenaan dengan seorang hamba perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa inna amata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zanat fa amarani an ajlidaha fa idza hiya hadithatu ahdi binifasin fa khashitu in jaladtuha qataltuha fa dhakartu dhalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ahsanta. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Kalau hadis yang pertama tadi cerita tentang bagaimana hukuman ditangguh kerana mengandung dan ditangguh lagi sehingga kelahiran, ditangguh hingga kelahiran, dan selepas kelahiran ditangguh lagi sehingga menyusu. Dalam kes zina hamba perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam nifas, ya, hamba, maka tidak disebat kerana bimbang hal itu akan membunuhnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, ya, ahsanta, engkau telah berlaku baik. Iaitu betul lah kalau orang tu dia berada dalam keadaan lemah, ya, tidak dikenakan hukuman, kerana hukuman tidak boleh lebih daripada kesan hukuman itu tak boleh melebihi daripada apa yang dikehendaki oleh syarak. Sebab tak boleh menyebabkan kematian. Tapi kalau sebab orang yang lemah boleh jadi mati. Memanglah tumbuk orang sekali tak mati, tapi kalau tumbuk orang yang dah duduk atas katil, terlantar, dah lembik dah, memang sekali tumbuk mati, kan? Jadi hukuman tak boleh lebih daripada apa yang dikehendaki oleh syarak. Jadi penangguhan hukuman hudud rejam ke atas penzina yang hamil sehingga melahirkan anak, dan perempuan nifas sehingga kering nifasnya,
adalah untuk menjaga anak dalam kandungan dan diri perempuan itu sendiri supaya kedua-duanya tidak binasa dengan sebab rejaman di masa hamil dan kesakitan beranak dan juga kesakitan nifas. Ya. Jadi penzina-penzina dalam masa menyusukan anak juga ditangguhkan hukuman sebagaimana kes perempuan Ghamidi tadi, sehingga anak itu berhenti menyusu. Okey, itu bagaimana pelaksanaan hukuman mesti ditangguh kalau ada timbul kita katakan mudarat kepada pesalah. Dalam perbincangan berkenaan dengan zina, maka wujud beberapa perkara yang lain yang kita katakan berkaitan. Ya. Antaranya ialah liwat. Di mana liwat persetubuhan di dubur, sama ada dubur lelaki ataupun dubur perempuan, kecuali dubur isteri sendiri. Kenapa dia sebutnya jadi orang kata oh bolehlah liwat dubur sendiri, dia kata kecuali. Okey, kita membahaskan dalam kesalahan hudud, maka zina itu hudud. Liwat itu hudud apabila disetubuhi dubur lelaki atau perempuan selain isteri. Kalau dubur isteri dia bukan hudud tetapi dia ta'zir. Sebab tu ayat dia kecuali dubur isteri sendiri, di mana liwat dubur isteri sendiri satu kesalahan. Satu kesalahan, dapat kemurkaan Allah, masuk dalam api neraka. Tapi dia bukan hudud, dia ta'zir. Bukan boleh liwat. Jangan kata oh kecuali mana boleh. Tak boleh. Salah, dosa, masuk neraka. Tapi dia kategori lain, kategori yang berbeza. Jadi melakukan liwat, persetubuhan di dubur haram, ya, sama seperti bersetubuh pada faraj perempuan yang bukan isterinya, dan juga sama hukumannya dengan berzina. Mereka yang melakukan liwat wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu direjam sehingga mati jika dia muhsan, dan dikenakan sebat 100 sebat jika dia adalah ghairu muhsan, beserta buang negeri selama setahun. Kalau ghairu muhsan, orang yang belum pernah merasai persetubuhan yang halal, dia meliwat, dia disebat 100 sebatan, dibuang negeri setahun. Ya. Sumber perbincangan hukum ini boleh didapati dalam kitab-kitab fiqh, termasuk Kifayatul Akhyar. Ya, ada cerita pasal ni. Namun ada wujud perbezaan di kalangan ulama. Ada ulama yang menyatakan bahawa liwat ini bukan sama dengan zina, tak sama dengan zina. Bunyi dia pun lain, kesan dia pun lain, tapi dia termasuk ta'zir. Bila sebut ta'zir, oh ringan. Belum, tak semestinya ringan. Tak semestinya ringan. Okey. Jadi kalau ta'zir dia bukan hudud lah, maka dia tapi ta'zir macam mana hukumannya? Ya, hukumannya boleh jadi di antara hukuman mati sehingga hukuman amaran paling ringan. Oh, liwat kena amaran. Boleh jadi. Bila liwat itu kepada isteri. Liwat kepada isteri, dia satu kesalahan, dibicarakan di mahkamah, berlaku kesalahan, dibuktikan kesalahan, hakim kata, ni kali berapa ni? Oh, kali ni saya amaran, kalau datang lagi sekali saya sebat. Macam tu. Ya. Boleh diberi amaran. Tapi kalau kita tengok hadis Rasulullah SAW, hukuman ta'zir kepada liwat ni berat.
idza atar rajula fahuma zaniyan, ya, dia berzina, itu dalil zina. Dalil liwat adalah zina, itu dalil, dalil zina. Tapi satu lagi dalil man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin farjumul a'la wal asfal. Kalau kamu dapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, rejam yang di atas, rejam yang di bawah, bunuh dua-dua, ya. Jadi hukumannya hukuman zina ataupun hukuman ta'zir. Tapi hukuman ta'zir pun berat juga, bunuh juga, ya. Faqtuluhuma, dalam hadis yang lain sebut bunuh keduanya. Kalau buat amalan kaum Lut ni, bunuh keduanya. Sebab dia keji, sebab dia merosakkan kemanusiaan, dia menuntuhkan kehidupan bermasyarakat. Lagi teruk, lagi teruk, ya. Jadi beza pendapat tu. Contohnya Imam Hanafi, dia kata dia bukan zina sebabnya dia tak melahirkan anak. Bersetubuh pada dubur, dia tak melahirkan anak. Sedangkan berzina pada faraj, menyetubuhi faraj, dia boleh mengandung dan boleh beranak. Jadi ditimbul isu lain. That's why ada perbezaan pandangan, pendapat, ya. Jadi macam mana kalau beza pendapat, macam nak buat macam mana? Terpulang kepada pemerintah ataupun dipanggil sebagai Hakimul A'zam, ketua hakim, hakim yang paling besar sekali, hakim agung. Kalau panggil ketua hakim lah, ketua hakim syar'i, ketua hakim. Boleh dalam setengah tempat, tapi dalam sistem negara kita dia dibuat oleh badan perundangan. Kalau agama dia bawah Dewan Undangan Negeri, tapi disebabkan tak ada hudud, maka tak adalah. Tapi kalau dari segi sistem di mana dia dibuat ialah di Dewan Undangan Negeri, maka Dewan Undangan Negeri itu dia boleh buat keputusan nak pilih mana. Dia kata kesalahan ni nak disenaraikan di bawah zina, maka hukumannya zina. Dan kalau hukuman zina, penyaksiannya juga zina. Apabila hukuman zina, penyaksian zina. Penyaksian zina ialah 4 orang. Kalau persaksian, kalau pengakuan, kena mengaku. Kalau tak mengaku, kena cari 4 orang saksi. Kalau tak dapat, qadhaf. Qadhaf maknanya orang yang tuduh kena sebab 80 sebab. Kalau tak bawa 4 saksi. Kalau dituduh di bawah zina. Tapi kalau dituduh di bawah ta'zir, dia tak perlukan 4 orang saksi. Beza pertuduhan. Beza pertuduhan. Kalau ubah pertuduhan, dia beza. Dia punya syarat-syarat. Ataupun kita katakan juga standard of proof. Pembuktian. Pembuktian tu setakat mana? Berbeza. Berbeza. Sebab tu hari tu kita berbincang, kita sebut, ya, tentang zina bil ikrah. Zina bil ikrah ialah rape, adalah rogol. Zina bil ikrah adalah rogol. Jadi rogol di sisi Imam Syafi'i dia adalah zina. Cuma dia ada tambahan hukum, sebab dia perubahan terminologi zina bil ikrah. Dengan sebab zina, hukuman dia sebab kalau belum pernah merasai persembahan halal, rejam kalau sudah merasai persembahan yang halal. Tapi tambahan iaitu mahar mithli, iaitu bayaran ganti rugi berbentuk mas kahwin, yang disebut mas kahwin setaraf. Mas kahwin setaraf. Taraf macam mana dia? Maknanya kalau setaraf tu maknanya tengok keluarga dia hak kahwin-kahwin tu berapa mas kahwin.
10,000, 20,000, 30,000. Selain daripada hukuman zina sebab tadi kepada yang merogol, tapi yang kena rogol tak kena. Yang merogol je. Yang merogol tu kena hukuman kalau sebab lah, kalau rejam lah, tapi kena bayar kepada perempuan yang kena tadi mahar mithli. Mahar mithli. Kalau mahar mithli mas kahwin, tapi dalam masyarakat kita mas kahwin rendah. Kan? Mas kahwin 80 riyal, RM80. Betul tak? Ya, RM80. RM80. Kalau anak raja mungkin RM300-400 mas kahwin. Tapi dalam mudzakarah, ya, di peringkat negeri Selangor, kalau tak silap saya telah dibincangkan bahawa masyarakat kita berat pada hantaran lebih daripada mas kahwin. Jadi pejabat mufti telah mencadangkan supaya hantaran itu namanya hantaran tapi dia sebenarnya termasuk mahar. Dia dianggap sebagai mahar. Oh, kalau tu jadi mahar lah. Sebab hak kahwin-kahwin tu apabila aku akad ni kali-kali dengan dia RM80, tapi bincang hantaran RM33,333 kan? Itu hantaran, tapi dia punya mas kahwin. Jadi pejabat mufti telah mencadangkan supaya hantaran itu gabung sekali dengan itu dia adalah mas kahwin, mahar. Jadi masyarakat kita ambil hak mudah, hak ringan, hak senang nak kahwin kan. Nabi SAW mengahwinkan anak dia, berapa agaknya mahar dia? Cuba teka berapa mahar dia? 400 dirham. 400 dirham tu sekarang ni mungkin lebih dari 30-40 ribu kot. Tetapi dia bukan wajib untuk sebut macam tu, tapi itulah yang berlaku. Rasulullah anak dia dikahwinkan dengan mahar lebih kurang 400 dirham. Tapi Nabi kata yang paling baik perkahwinan itu mahar yang paling affordable, yang paling senang orang buat. Dah nak kahwin sangat dah, kalau tahan-tahan pun tak boleh juga kan. Nanti dia jadi lain. Dia kata cakap kat bakal menantu tu, okey, mak nak 30,000. Dia dah lah dispatch je. Tapi jangan cakap dispatch semua banyak kau dapat kalau pandai. Dulu kawan saya belajar undang-undang tau, tapi dia buat dispatch. Sebelum daripada praktis dia buat dispatch. Banyak dapat duit. Sebab dia buat secara group, lepas tu dia adjust, dia ambil area ni dekat-dekat kerja pos kan. Tahu macam mana kalau adjust, memang dia boleh hantar. Banyak dapat. Sampai tangguh buat law praktis. Yalah, bukan maknanya kita bukan kata dispatch tu maknanya tu, tapi maksudnya kalau minta tinggi-tinggi menyusahkan. Menyusahkan, jadi boleh jadi timbul benda yang tak baik. Tapi kalau mampu tak ada masalah. Sayyidina Umar dia telah menetapkan bahawa mas kahwin adalah merupakan 4 gantang tamar. Dia tetap, dia fix. Lalu datang seorang perempuan kepada Sayyidina Umar, dia marah Sayyidina Umar. Lalu dia berhujah dengan Sayyidina Umar, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dalil dia orang perempuan bebas untuk menentukan mas kahwin dia. Sayyidina Umar kata, aku salah, perempuan ini betul. Sayyidina Umar sebab dia risau tengok orang susah nak kahwin, sebab mas kahwin tinggi-tinggi, dia pun tetapkan tak boleh, sebab nak susah senang kahwin. 4 gantang tamar, semua 4 gantang. Mari perempuan ni tak puas hati, dia baca ayat. Sayyidina Umar kata, aku salah, dia betul. Itu pula kepimpinan pada waktu tu, dia macam tu pula. Walaupun Sayyidina Umar tu tegah, ya. Okey.
Tapi jadi nak beritahunya, kalau ambil consider benda tu, bermakna dalam hukuman tambahan kepada zina bil ikrah tadi, rogol, bayaran kepampasan kepada seorang perempuan itu maybe varied dah, dia punya akan banyak dia punya kedudukan, tapi boleh mencapai satu jumlah yang mungkin 40-50 ribu mungkin, ataupun hakim boleh sesuaikan mengikut keadaan, ya. Mungkin dia akan ambil dalam masyarakat ni mas kahwin yang paling tinggi dalam masyarakat berapa, dalam Selangor ni mas kahwin orang paling tinggi sekali berapa, ambil. Ataupun hakim boleh fikir dari sudut average, di average kan, ataupun dia ambil yang paling tinggi, terpulang pada hakim. Itu hakim punya, sebab ini ta'zir hudud, sebab tambahan itu ta'zir. Bayaran mas kahwin, mahar mithli itu ta'zir, maka terpulang pada hakim. Mahar mithli, jadi contoh, mahar mithli itu contoh, maknanya contoh yang sepadan. Jadi sebab rogo tu, kalau suka sama suka, dia tak boleh, mungkin tak cedera, tapi bila rogol berlaku cedera lain pula, tambahan pula. Sebab cedera wal juruha qisas, pada kecederaan itu ada balasan qisas, dan qisas kalau tidak dapat dilaksanakan, maka dia ganti dengan diat. Diat pun boleh berubah-ubah. Diat daripada seekor unta kepada 100 ekor unta. Tengok kecederaan. Kadang-kadang parah kecederaan rogo ni, kadang-kadang parah. Jadi besarlah mungkin pampasannya. Okey, itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi, dia kata rogol bukannya zina, maka hukumannya adalah ta'zir. Tapi ta'zir, seperti yang kita kata awal tadi, boleh daripada seberat-berat hukuman mati, seringan-ringan amaran, bergantung kepada hakim tadi, ilmu dia, kepakaran dia. Tiba-tiba hakim jatuhkan hukuman amaran dalam kes zina, maka wujud rayuan. Jangan kata orang terlepas, senanglah terlepas. Wujud rayuan pula di mahkamah syariah pun ada rayuan juga. Maknanya kita panggil apa, review. Semakan kehakiman boleh dibuat kepada kes-kes. Sebab dalam Islam, apabila nak menjatuhkan satu hukuman yang capital punishment, dia punya hak dia sampai tertinggi, maka hakim mesti melaporkan kepada hakim yang tertinggi. Jadi hakim yang tertinggi apabila tengok, ini tak sesuai, tak betul ni, maka dia akan reverse hukuman tadi. Okey. Jadi cerita tadi ialah berkenaan dengan liwat. Nak beritahu, liwat boleh jadi zina dan boleh jadi ta'zir. Boleh jadi ta'zir, ya? Jadi kalau ta'zir, dia tak perlukan kepada 4 orang saksi. Okey. Musahaqah, kawan dengan liwat, tapi liwat berlaku penetration, cucuk, tapi dalam musahaqah dia tak berlaku cucuk, dia berlaku gesilan saja. Ya, lesbianism. Orang putih panggil gay juga. Orang lelaki dia panggil gay, orang perempuan dia panggil gay juga. Ya, apabila seorang itu melakukan perbuatan untuk memasukkan untuk memuaskan nafsu seks di antara perempuan dengan perempuan, dengan menggesilkan faras dengan faras mereka berdua, ya, hingga mendatangkan berahi dan merasa kelazatan dengan sebab pergesilan faras di antara kedua-dua orang perempuan itu, maka inilah dinamakan musahaqah, lesbianism, lesbian, ya. Jadi benda ni berlaku, sangat berlaku, sangat. Sebab dia apabila perempuan dengan perempuan ni, dia orang tak berapa aware, maksud orang tak berapa sedar benda tu berlaku. Sebab dia orang perempuan belum, orang perempuan tak, kawan je kan.
macam tu. Tapi dia berlaku parah sebenarnya kalau kita tengok, ya, parah. Tapi dia adalah satu kesalahan. Maka kesalahan ini apa? Dia memang sekali-kali tak termasuk dalam kesalahan hudud, tak sama dengan zina, tetapi semata-mata ta'zir. Kalau liwat tadi, dia boleh jadi zina di bawah hudud, tapi juga boleh jadi ta'zir, ya. Tapi musahaqah dia 100% ta'zir. 100% ta'zir. Apabila ta'zir, hukuman boleh jatuh sebab 5 rotan berjadi dah, 6 rotan jadi dah. Hari tu dekat Terengganu ada seorang kena tangkap 2 orang lah. Siang-siang hari dalam kereta, perempuan sama perempuan. Dia tak malu lah. Maka tangkap. Mahkamah Syariah Negeri Terengganu telah menjatuhkan hukuman sebab 6 sebatan. Maka kesalahan itu musahaqah, 6 sebatan itu ta'zir. Ta'zir lah. Sebab dia 6 sebatan. Ta'zir. Tapi ramai orang komplain lah, ramai orang. Ya, sampai ada grup pergi jumpa Sultan Terengganu, minta ambil tindakan supaya benda ni tidak dijadikan sebagai hukuman. Sebab agama kan di bawah sultan kan, di negeri-negeri agama sultan, maka dia minta jumpa dengan sultan. Tapi setakat ni tak ada dengar perkembangan dia lah, tak ada bertemu tidak. Tapi dia memang sebut dalam newspaper online publication, dia sebut memang dia nak jumpa grup-grup yang so called human rights. dia ngaku dia human rights, tapi dia bukan human rights lah sebenarnya. Criminals right, bukan human right. Sebab dia bela orang buat jenayah. Kalau nak kira human rights, banyaklah human rights ni, sampai peringkat boleh menghalang hukuman-hukuman yang dia tak setuju, yang dia rasa tak sesuai. Hukuman mati memang mereka akan bantah langsung. Tapi hukuman-hukuman yang lain, tanpa menyedari hukuman sebab 6 sebatan tadi itu bukanlah sebatan sebagaimana sebatan dalam mahkamah sivil. Sebatan mahkamah sivil memang satu batang pun dah pengsan. Sebatan syariah ni 100 sebatan pun tak mati. Tak mati. Cedera pun tidak. 100, walaupun 100 tak cedera. Ya, tak toh lagi nak pengsan. Kalau pengsan tu sebab lain lah tu. Sebab ada penyakit ke apa, tapi tak. Ya. Okey, itu maknanya kesalahan musahaqah memang ta'zir. Tapi ada juga hak pelik-pelik seperti zina bil hayawan, menyetubuhi binatang. Ada juga, ya? Seseorang yang mendatangi binatang tidak boleh diistilahkan sebagai zina, walaupun dia macam zina tapi dia bukan zina. Perbuatan mereka boleh diistilahkan suatu perbuatan haram, keji, tetapi hukumannya ta'zir. Ta'zir, bukannya hudud. Tetapi dari segi hukuman dia banyak nas. Ada yang menyatakan hukuman kepada menyetubuhi ini dia tak boleh lebih daripada hukuman zina, tak boleh lebih. Tapi ada hadis yang menyebut bahawa zina dengan binatang hukumannya adalah bunuh kepada manusia, dan dibunuh juga binatang tadi dengan disembelih. Ya, jadi maksudnya walaupun dia ta'zir, hukumannya mungkin berat. Kita mungkin akan bincang lagi kemudian secara lebih detail benda ini. Tapi secara umumnya dia adalah suatu perbuatan keji, tetapi bukan dari segi kategori, bukan hudud. Kategori bukan hudud, tapi hukuman, tapi kategori ta'zir, tapi hukumannya boleh jadi berat juga.
seumpama hukuman bunuh. Sebab ni memang keji sangat, keji. Di sana zina bil mayyit. Baru je masuk Sarawak. Kena tangkap sebab apa? Berzina dengan mayat. Zina bil mayyit, dia zina dengan mayat. Nak kata rogol tak hidup, nak kata zina pun tak hidup juga. Dia macam mana? Juga dia tidak boleh diistilahkan sebagai zina. Sebab kesan dia dan juga reaksi dia tak sama. Kesan dia tak, orang tak boleh mengandung, tak boleh beranak. Sebab antara pengharaman zina dia untuk menjaga kemuliaan keturunan. Anak yang tu keluar tu akan menghadapi masalah dan sebagainya. Jadi apabila dengan orang mati tak ada. Tapi dia adalah kesalahan takzir. Ada suatu riwayat yang menyebut berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang lelaki yang kerja dia ialah mencuri kafan. Kerja dia curi kafan. Pencuri kubur. Pencuri kubur. Dia gali kubur, ambil barang kemas, ambil pakaian. Biasanya kalau dulu-dulu, sebab pakaian ni mahal dulu. Zaman-zaman dulu mahal. Zaman kita ni ada yang murah, baju RM10 boleh dapat. Kalau beli yang bundle ni RM1 boleh dapat. Tapi kalau yang baru pun RM10 ada. Dulu pakaian payah, kurang, production dia kurang. Jadi bila production kurang, mahal. Jadi dia orang korek kubur, ambil kapan tu. Kita kalau tahu kapan, siapa nak kan? Tak ada. Baik beli murah lagi pada korek, kan? Tapi dulu mahal dia korek. Tiba-tiba kubur yang dikorek itu didapati seorang yang sangat cantik, sehingga menaikkan nafsu dia, lalu dia pun menzinai mayat tadi. Jadi dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia tidak dihukum dengan hukuman zina lah, tidak dengan hukuman zina. Sebab dia adalah ta'zir, Bagaimana pula dia tadi zina, maknanya orang lelaki yang menyetubuhi mayat. Macam mana pula seorang perempuan memasukkan zakar orang mati ke dalam farasnya? Ada juga. Jadi juga tidak boleh dikira sebagai zina, tetapi perempuan tadi dihukum takzir. Lelaki setubuh mayat takzir, perempuan menggunakan zakar mayat untuk memuaskan nafsu dia juga takzir, tidak hudud, ya. Melakukan persetubuhan dengan orang yang telah mati adalah dianggap sebagai tidak bersetubuh disebabkan tubuh badan orang yang mati itu tidak boleh digunakan lagi, dan perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang tidak menaikkan nafsu syahwat, keinginan kepada si mati tadi. Dia tak ada rasa apa dah, ya. Jadi itu perkara-perkara yang berkaitan dengan zina. Ada banyak berlaku. Lelaki atau perempuan Islam baligh dan berakal yang melakukan persetubuhan dengan orang yang gila, bukan isterinya. Macam mana? Seorang lelaki dia bersetubuh dengan orang gila yang bukan isterinya. Kalau gila tu isteri dia, tak ada hal lah, serupa macam isteri jugalah, isteri lah. Tapi kalau bukan isteri, sebab orang gila ni bukan erti, kadang-kadang bagi aiskrim pun dia tak kisah orang buat apa pun. Banyak berlaku orang-orang yang OKU ni menjadi mangsa sampai mengandung. Dia tak erti nak cerita, tak tahu, tak boleh nak beritahu siapa, tak erti, takut dan macam-macam berlaku. Jadi macam mana hukumannya? Hukumannya adalah zina
kepada orang yang lelaki tadi, tetapi kepada orang gila tadi dia dimaafkan. Dia tak dikena hukum orang gila tadi, sebab orang gila ni bebas hukuman, dia bebas hukuman. Rufi'al qalam an thalath, tak dicatat sebagai satu dosa kepada 3 golongan. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampailah dia sembuh. Kalau sembuh memanglah gila, tapi gila dia sebulan je, lepas tu elok je. Elok tu kena, masa gila sebulan tadi tak kena. Jadi tetap berzina orang yang merogol, kira rogol lah, walaupun sebutnya zina, tapi rogol lah, sebab orang tu tak reti, tak boleh beri persetujuan, maka dia wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu rejam kalau muhsan, sebab 100 kali sebab, serta buang negeri selama setahun bagi yang ghairu muhsan, dan orang yang gila itu dibebaskan. Okey, bebas. Tapi sama macam rogo perempuan yang sihat juga, kena tambah dengan mahar misli. Mahar misli, sebab orang gila pun boleh kahwin. Ada orang kahwin orang gila, tahu gila pergi kahwin, mungkin kesiat, mungkin apa. Saya ada kenalan seorang, tapi dia masa dia kahwin dia tak tahu lah. Tapi lepas kahwin orang kata cerai lah, dia kata tak apalah, kesian. Dia bela gila kahwin. Jadi kalau orang gila boleh kahwin, kenapa dia tak boleh dapat mahar mithli? Sebab mahar mithli itu adalah kerana bayaran kerana menggunakan faras orang tadi. Sebab kahwin pun kena bayar mas kahwin. Kalau orang tu tujuan kahwin itu adalah untuk bersetubuh, antara tujuan adalah bersetubuh. Masuk waktu dah belum? Sebenarnya. Okey. Jadi rufi'al qalam an thalathah, an as-sabi hatta yahtalim, wan naimi hatta yastayqiz, wal majnun hatta yafiq. Tidak dikira bersalah 3 kanak-kanak sehingga dia bermimpi, orang yang tidur sehingga jaga, orang yang gila sehinggalah dia sedar. Hak tidur ni nanti kita sambung pula lah. Masuk waktu lah. Orang gila, orang tidur macam mana? Boleh jadi boleh jadi tidur. Sama ada berlakon atau tidak tu cerita lain lah. Tapi kalau tidur, orang yang melakukan dalam tidur tidak dianggap satu kesalahan yang boleh dihukum, sama ada di bawah hudud ataupun mana-mana hukuman dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada kali akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.